Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah 'alaina bi ma'rifatil ilmi wasahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda amala. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati. Moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah maghrib bulanan hari Jumaat yang ketiga anjuran Masjid Al-Khairiyah Keramat Ibu 3 menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Mahathir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Saya nak minta tolong kepada yang ada bawa kitab. Saya nak pinjam sebab saya baru perasan daripada kereta tadi baru saya perasan. Catat saya ini Ustaz ni. Baik. Saya baru perasan kata tak ada kitab dalam kereta kat tempat yang saya tinggalkan. Jadi mungkin saya ada tertinggal kat salah satu surau yang saya ada kuliah. Saya tak cuba tanya. Jadi hari ini dan besok mungkin saya pinjam dulu ya. Baik, kita sampai ke muka surat 304, iaitu berkaitan dengan mencium tangan ulama dan mencium tangan orang soleh. Apa hukum dia? Kerana ada juga orang yang merasa keliru ya. Ada ke amalan cium-cium tangan macam ni? Zaman Nabi ada ke orang buat macam ni? Ataupun bid'ah? Ataupun apa hukum? Apakah hukum mencium tangan para ulama dan juga orang soleh? Jawapannya, mencium tangan ulama satu, yang kedua orang-orang yang soleh, dan yang ketiga pemimpin yang adil. Ya, ulama, orang soleh, pemimpin, tapi syaratnya pemimpin yang adil, bukan yang zalim. Itu hukumnya adalah sunat. Dapat pahala kalau kita lakukan, tapi kalau kita tak buat pun taklah berdosa. Ya, tapi kalau buat tu dapat pahala. Dan bukanlah suatu yang bid'ah. Ini sudah berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan benda baru ya. Selagi mana ia tidak menyebabkan mereka yang dicium tangan itu tertipu, maghrur. Sebab na'udzubillah, manusia ni kita ada nafsu, kita ada syahwat, dan kita ada penyakit-penyakit hati yang wajib kita itu berusaha untuk merawat. Jadi dibimbangi kalau orang itu belum bersedia, lalu tiba-tiba masyarakat bila bersalam cium tangan dia dan sebagainya, dia akan terpedaya dengan hawa nafsu dia sendiri. Dia akan merasa, oh, aku ni sudah hebat, aku ni maqam tinggi, aku ni tokoh yang terkemuka. Buktinya kalau orang salam dengan aku, ya orang cium tangan. Kalau dibimbangi macam itu, maka jangan. Kerana nanti kita yang jadi sebab orang itu terpedaya dengan hawa nafsu dia sendiri. Tapi kalau tidak, maka
ulama, orang soleh dan pemimpin yang adil itu sunat kita cium tangan mereka. Ada dalil, iaitu pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dengan sanad yang sahih bahawa Ummu Abbad binti Waraq bin Zarih daripada datuknya Zarih dan beliau bersama-sama di dalam rombongan kabilah Abdul Qais katanya, lamma qadimna al-Madinata ja'alna natabadaru min rawahilina fanuqabbilu yadan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rijlihi. Ketika mana kami itu datang ke Madinah, mereka ni orang luar Madinah, mereka datang menziarahi kepada Al-Madinatul Munawwarah. Kami tiba di situ, lalu kami bersegera meninggalkan kenderaan-kenderaan kami. Kalau kita zaman sekarang ni kan kita boleh lihat orang-orang rombongan haji, rombongan umrah, bila sampai di satu tempat tu masing-masing cepat-cepat keluar, turun daripada bas, mungkin nak tunaikan solat sunat, mungkin ada yang nak sampai nak pergi buat umrah dan sebagainya. Masing-masing bersegera, tapi dahulu kenderaan mereka binatang tunggangan lah, bersegera untuk mereka itu pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Lalu kami mencium tangan dan kaki Rasulullah SAW. Jadi bukan setakat tangan yang dicium, bahkan kaki juga dicium. Ini yang kadang-kadang timbul rasa pelik dalam masyarakat kita. Ini hulu ni, ini melampau sangat dengan untuk guru dia, dengan untuk syekh dia, sampai kaki pun dicium ni. Ajaran sesat ni barangkali. Kita kadang terfikir begitu. Tapi kalau kita lihat dari segi hukum, hukum mencium kaki dengan syarat ulama, orang soleh atau pemimpin yang adil, itu hukumnya adalah sunat. Hukumnya sunat, lalu kita buatlah ustaz macam tu, kita amalkanlah. Jawapannya, dalam nak beramal kena juga diambil kira apa yang dipanggil sebagai uruf, kebiasaan. Kerana melakukan sesuatu yang luar dari kebiasaan itu menimbulkan ketidakselesaan, boleh menimbulkan tuhmah. Misalnya dalam kitab Al-Funun yang disusun oleh Imam Ibn Aqil rahimahullah ta'ala, lalu dinaqal oleh Imam Ibn Muflih Al-Maqdisi rahmatullah alaih dalam kitab Al-Adab Syar'iyyah, adab-adab syarak. Dinaqalkan kalam beliau, iaitu la yanbaghil khuruju an adatin nasi illa fil haram. Tidak sayudia, tidak sepatutnya keluar daripada kebiasaan manusia, kecualilah kalau kebiasaan manusia itu adalah sesuatu yang haram. Maka kita kena buat berbezalah daripada adat mereka tadi, sebab adat mereka itu dah jatuh haram lah. Tapi kalau adat mereka itu tidak haram, maka jangan kita buat berbeza daripada mereka. Kita raikan kebiasaan mereka. Ini diambil daripada sikap dan pendirian Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri. Baginda ada memberitahu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Kaabah yang ada pada zaman tersebut sebenarnya tidak ikut spesifikasi asal sebagaimana yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kan Kaabah bahkan sampai sekarang bentuk dia itu seakan-akan cube. Orang panggil apa? Segi empat sama macam cube lah lebih kurang. Padahal spesifikasi asal yang dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dia berbentuk apa tu? Macam kotak kasut tu orang panggil apa? Square. Rectangle. Kalau triangle tiga segi. Rectangle, dia bentuk dia segi empat tepat, bukan segi empat sama. Jadi apabila Nabi SAW cerita begitu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu Sayyidatina Aisyah berespon, kalau begitu ya Rasulullah, kenapa Rasulullah tidak robohkan saja Kaabah yang tak ikut spesifikasi ini, buat balik Kaabah yang ikut spesifikasi asal. Kerana ketika Kaabah itu runtuh akibat banjir, orang Quraisy bina semula Kaabah dalam keadaan ekonomi mereka meleset, tak cukup bajet, jadi buat setakat yang mampu sajalah.
Sebab itu kalau kita pergi ke Kaabah, kita lihat yang dia katakan Injil Ismail tu, maka kita bayangkan Kaabah tu sepatutnya bersambung sampai ke situ. Orang yang sembahyang dalam Injil Ismail tu ibarat orang sembahyang dalam Kaabah. Tapi Nabi SAW tak mahu. Nabi SAW tidak mahu meruntuhkan Kaabah dan membina semula, bukan kerana tak bagus ikut spesifikasi asal, tetapi kerana manusia sudah biasa dengan Kaabah yang macam itu. Nabi SAW bersabda, laula ilthanu qaumiki bil jahiliyati la fa'altu. Kalaulah tidak kerana kaum kamu masih baru dengan zaman jahiliyah, Nabi SAW bimbang kalau Nabi SAW runtuhkan Kaabah, mungkin ada yang merasa keberatan, yang mungkin nanti akan mempertikaikan. Jadi Nabi SAW meninggalkan perbuatan yang tidak haram lah, ditinggalkan kerana meraihkan kebiasaan manusia. Demikian misalnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, ketika mana beliau dilihat tidak melakukan solat sunat sebelum daripada solat fardu maghrib, sedangkan orang tahu fatwa beliau adalah sebelum solat fardu maghrib disunatkan solat 2 rakaat. Itu orang mengaji dengan beliau tahu ini fatwa tuan guru kita. Tetapi beliau dilihat tidak sembahyang sunat pun. Lalu bila orang tanya, kenapa tuan guru tak beramal dengan fatwa tuan guru solat sunat 2 rakaat sebelum solat maghrib? Jawab Muhammad bin Hanbal, kerana saya perhatikan masyarakat di sini mereka tidak biasa mengamalkan itu. Mereka lepas masa waktu mereka terus sembahyang pada maghrib. Meninggalkan yang sunat adakah haram? Tidak. Maka ditinggalkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal semata-mata kerana meraihkan adat, kebiasaan. Tapi kalau adat itu haram, itu tidak boleh diraihkan. Jadi kembali kepada isu cium kaki, dalam kitab-kitab fiqh termasuk dalam kitab mazhab Syafi'i disebutkan hukumnya untuk orang-orang yang ulama, orang soleh, pemimpin adil, itu hukumnya adalah sunat. Kenapa kita tidak lakukan? Kerana itu bukan kebiasaan. Kita orang Melayu tak biasa menunjukkan hormat dengan cara cium kaki. Mungkin orang Arab dia pernah lihat orang Arab dia cium kaki sebagai tanda hormat. Kalau orang India saya rasa tengok-tengok tu macam biasa dia orang cium kaki sebagai tanda hormat. Jadi tapi masyarakat kita tak biasa. Kalau dilakukan orang akan rasa tak selesa. Kalau cium tangan okey, kita biasa je tengok orang cium tangan mak dia, bapak dia. Tapi kalau sampai cium kaki kita tak selesa. Maka ditinggalkan bukan kerana haram, tapi kerana meraihkan kebiasaan manusia. Nak cium juga misalnya, nak juga zahirkan rasa hormat hutang budi kepada ibu misalnya, buatlah kat rumah. Mak saya nak cium kaki mak sebagai tanda hormat. Ya buat di khalayak ramai, kan jadi kita nak jadi tokmahan dari segi hukum sunat. Tetapi kalau dicium itu kerana dunia, kerana ini orang kaya, kita pun nak cium tangan dia, ataupun dia ni orang ada pangkat, jadi ikut kita cium tangan dia, kita pun dapat habuan atau apa, itu hukumnya makruh yang bersangatan. Bahkan sebahagian ulama mengatakan haram kalau cium tangan pemimpin yang zalim misalnya. Kenapa? Kerana kita nak supaya dapat habuan juga. Tak boleh macam itu. Kalau pemimpin yang adil, digalakkan. Tapi kalau tak cium juga tak ada masalah, sunat saja. Jika terdapat dakwaan yang mengatakan cium tangan itu adalah khusus pada Nabi SAW sahaja, maka dakwaan ini perlulah dikemukakan bersama dalil. Kerana secara umum, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Adalah bagi kamu itu pada Rasulullah itu contoh yang baik. Jadi secara umum apa yang Nabi buat kita elok ikut. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah kalau kamu itu kasih kepada Allah maka ikut akan aku. Jadi secara by default apa yang Nabi buat itu umum untuk umat. Umat pun buat begitu juga. Kecuali yang ada bukti bahawa itu khususiyah Nabi. Seperti contoh yang masyhur, berkahwin dengan lebih pada 4 wanita dalam satu masa.
Saya nak ikut sunnah Nabi, saya nak kahwin 5 orang sekaligus, saya nak kahwin 6 orang sekaligus. Tak boleh. Kerana itu khususiyah. Itu khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk umat Nabi, kalau orang yang ada kemampuan, ada keberanian, dan sebagainya, paling maksimum 4 orang isteri pada satu masa. Itu maksimum. Kita ni maintain yang biasa-biasa. Macam yang biasa kita bagi alasan macam tu lah. Bukan takut bini, tapi bini pun tak takutkan kita, itu masalah. Tapi kahwin lebih pada 4 dalam satu masa, itu khususiah Nabi SAW. Dicium tangan itu adalah khususiah Nabi, mana dalil? Kena ada dalil nak mengalihkan daripada assumption bahawa apa yang berlaku Nabi SAW itu adalah panduan untuk umat. Ini tidak ada dalil kalau mengucuk tangan dan kaki itu khusus untuk Nabi SAW sahaja. Bahkan ada dalil yang sebaliknya, iaitu hadis daripada Sahih, beliau berkata, ra'aitu Aliyan yuqabbilu yadal Abbasi wa rijlaihi. Kalau kata ini khusus untuk Nabi, kalau khusus untuk Nabi, tentulah sahabat hanya buat dengan Nabi saja. Sebab sahabat kan lebih faham ajaran Islam, mereka ni murid-murid Nabi. Lalu aku telah melihat Ali, iaitu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, mengucuk tangan Al-Abbas serta mengucuk kedua-dua belah kakinya. Ini mungkin adat orang Arab biasa. Di 4 saudara. Lebih orang Arab ni 4 saudara ni memang dihormat macam bapa dia sendiri. Lebih-lebih kalau bapa dah tak ada. Jadi Al-Abbas ni bapa saudara kepada Sayyidina Ali, bapa saudara juga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali mengucuk tangan dan juga kedua kaki bapa saudara beliau. Bahkan di zaman Nabi SAW, satu orang sahabat bernama Imran bin Husain radhiyallahu anhu, beliau yang masuk Islam dahulu. Imran ni yang masuk Islam dahulu, Husain masa itu masih kafir, masih musyrik. Jadi bila Husain masuk ke dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Imran tak tahu, tak pandang daripada bapa dia. Kenapa? Kerana benci dengan kesyirikan, kekufuran yang ada pada diri bapa dia. Lalu didakwah oleh Nabi SAW. Nabi seru supaya Husain pun masuk Islam juga. Didakwah akhirnya Husain mengucap 2 kalimah syahadat, jadi Muslim. Bila Imran lihat bapa dia sudah jadi Muslim, dia datang mencium dahi bapa dia, kedua-dua tangan bapa dia dan kedua-dua kaki bapa dia di hadapan Nabi SAW. Kalaulah haram mencium tangan dan juga kaki, nescaya Nabi SAW akan melarang. Jadi sifat wajib bagi Nabi tabligh, bagi seorang Rasul menyampaikan. Tak. Bahkan Nabi SAW mengalirkan air mata melihat kejadian tersebut, seraya Nabi SAW bersabda, beliau tadi ketika bapa dia masuk, dia tidak pandang pun kepada bapanya. Tetapi setelah bapanya menjadi Muslim, dia telah memberi hak-hak seorang bapa. Berarti dicium tangan dan kaki dan juga dahi masih hak seorang bapa. Bapa berhak dicium kaki dan tangannya oleh anak. Ini komen daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jelas ini bukan khususiah untuk Nabi sallallahu seorang saja. Saya tak naklah gelilah, aku tak ada masalah. Kamu tak nak buat, dia tak ada masalah. Tapi jangan cepat mengatakan sesat, wudu, ajaran sesat kepada orang-orang yang melakukan perbuatan yang pada hakikatnya hukumnya adalah sunat. Bukan sujud. Sujud tak boleh. Beza antara cium kaki dengan sujud. Sujud kepada selain daripada Allah itu hukumnya adalah haram. Adakah syirik? Kalau dengan niat ibadah, dia syirik. Tak, saya bukan niat ibadah, saya hanya niat nak hormat dia, haram. Kerana syariat Nabi kita dalam bab ini berbeza dengan syariat yang terdahulu. Syariat yang terdahulu boleh. Misalnya adik-beradik Nabi Yusuf AS, sebagai tanda hormat kepada Nabi Yusuf, mereka sujud kepada Nabi Yusuf AS. Itu syariat dahulu. Adapun apabila Sayyidina Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu balik dari negeri Syam, lalu sujud kepada Nabi SAW, Nabi tanya,
Ma haza ya Mu'az, apa yang kamu buat ni wahai Mu'az? Lalu Sayyidina Mu'az bercerita, saya pergi musafir ke negeri Syam. Saya lihat orang di Syam, kalau mereka hormat pada seseorang, mereka akan sujud sebagai tanda hormat. Jadi tentulah kamu wahai Rasulullah lebih layak untuk dihormati berbanding dengan orang-orang lain. Nabi SAW larang, la taf'al, jangan buat. Berarti dalam syariat kita tak dibenarkan. Dan Nabi SAW sambung, kalaulah aku itu ingin menyuruh seseorang itu sujud kepada seseorang yang lain, nescaya aku telah menyuruh kepada para isteri sujud kepada suami mereka. Tapi Nabi tidak suruh. Kerana sujud kepada makhluk dalam syariat Nabi kita adalah haram. Dan kalau dengan niat menyembah, maka hukumnya adalah syirik. Baik, ulama mazhab yang membolehkan mencium tangan ulama dan orang soleh dalam mazhab Hanafi, antaranya Al-Imam Ibn Abidin dalam Hasyiah, Al-Imam At-Tahawi dalam Hasyiah juga, dan Al-Imam Az-Zara'i dalam kitab Tabyinul Haqa'iq dalam mazhab Maliki. Tapi dinakalkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Asqalani, ulama mazhab Syafi'i, menyebutkan dalam kitab Al-Fathu, yakni Fathul Bari, bahawa Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, jika dengan jalan sombong dan membesarkan diri, maka ia makruh, dibenci. Saya tengok cerita Turki ya, dalam TV, dalam Netflix atau apa. Dia tunjuklah wazir-wazir zaman tu, dia sombong, dia datang ke orang, disuruh cium tangan dia. Saya itu makruh. Dia ada kesombongan itu. Jika dengan cara mendekatkan diri kepada Allah kerana agama, maknanya kita bukan cium tangan dia itu kerana dia itu menteri, bukan kerana dia itu Perdana Menteri, bukan kerana dia itu orang kaya, bukan. Tapi kerana dia ni orang yang soleh. Kita itu suka untuk hormat kepada orang soleh. Kerana agama orang itu bagus, atau kerana ilmunya orang alim, atau kerana kemuliaannya daripada sudut agama, pemimpin yang adil, maka perkara itu adalah harus. Mazhab Maliki mengatakan harus. Mazhab Syafi'i dicatatkan oleh Hafiz Ibn Hajar dalam Al-Fathul Bari juga, dan Imam Al-Wajuri dalam Hasyiah, itu adalah sunnah. Begitu juga mazhab Hambali, Al-Imam As-Safarani mencatatkan tentang keharusan bolehnya mencium tangan ulama dan juga orang soleh. Wallahu a'lam. Next insya-Allah tentang tasawuf dan tarikat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim fujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillah. Itu insya-Allah 839. Saya silap tengok. Saya katakan 829. Jadi sambung balik lah. Nama lagi tu. Minta maaf ya, saya silap tengok tadi. Baik. Okey, muka surat 306. Tasawuf dan tarikat. Apa hukum bertasawuf dan tarikat? Ini soalan ni dah jadi makin relevan, makin penting. Sebab memang di kalangan ustaz pun ada yang kata tasawuf ni sesat. Mungkin tuan-tuan pernah dengar orang yang melabelkan tasawuf ini kotor macam air acak. Air acak ni apa? Air longkang ni, air selut. Kotor lah. Tasawuf ni diibaratkan benda yang kotor. Dan ada persepsi umum bahawa kalau tarikat ni sesat. Kalau tarikat dia ini sesat. Jadi macam mana sebenarnya? Bolehkah kita orang Islam ni bertasawuf dan bertarikat? Jawapan, tasawuf termasuk daripada ajaran Islam. Walaupun nama tasawuf tidak ada di zaman Nabi SAW, tetapi inti parti tasawuf itu adalah al-ihsan. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Ihsan itu bahawa kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalaupun kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kamu. Kita bukan ahli tasawuf.
Allah melihat kita pun kita tak terasa sangat. Betul tak? Jangankan sampai kita ibadah nak belajar Allah kita lihat Allah. Allah lihat kita pun kita tak terasa. Sebab itu kita sembahyang pun ke sana kemari otak kita. Kalau orang tak nampak kita, kita cenderung untuk buat maksiat. Kita tak rasa pun Allah lihat kita. Maka inti parti tasawuf itu adalah daripada ajaran Islam, ya. Tapi kalau ada orang yang mengatakan ini ajaran tasawuf, tapi dia membawa ajaran yang menyeleweng, pula tasawuf tapi tak payah sembahyang, ya. Sembahyang pakai niat, itu adalah salah label. Tasawuf sebenar sepatutnya orang itu lebih baik daripada orang fiqh. Orang fiqh dia ambil kira sah zahir saja. Bacaan elok, pergerakan bagus dah, selesai. Orang tasawuf sepatutnya lebih bagus lagi. Dia pergi juga kepada batin, dia memastikan dia khusyuk, dia ada rasa syukur, dia ada rasa tawaduk dalam solat dia. Dia ada zikir. Tapi yang menyalahgunakan itu kita sepakat, itu salah guna nama. Kerana tasawuf ini adalah orang yang menjalani tasawuf digelar ahli sufi, iaitu orang yang mengosongkan diri daripada sifat mazmumah. Mazmumah makna yang terkeji, dan menghiasi dirinya dengan sifat mahmudah, terpuji, ya. So itu orang katakan ringkasnya tasawuf ini adalah takhliyah dan juga tahliyah. Tahliyah, buang kotoran-kotoran dalam hati kita, takabur, riya, ujub, sum'ah, hasad dan sebagainya. Dan kita tahliyah, kita hiasi dengan sifat yang terpuji, ya. Sifat seperti tawaduk, tawakal, syukur, redha, sabar dan seumpama dengannya. Dari segi hakikat, Rasulullah SAW ialah orang yang paling tinggi tasawuf baginda. Jadi kalau orang mengaku tasawuf sampai tak payah sembahyang, itu mengaku, itu merosakkan syariat. Bukan tak sembahyang lah Ustaz, kita sembahyang pakai niat sebab kita orang hakikat. Sembahyang kamu pandai pakai niat. Tadi makan aku nampak makan betul-betul, habis berpinggan-pinggan. Kata kamu makan pakai niat kan iman. Tapi makan betul-betul, tak dia makan pakai niat. Ini bukan tasawuf. Dia nak pastikan tasawuf itu dia tak boleh langgar syariat. Kalau dia mendakwa tasawuf tapi syariat dia langgar, itu bukan tasawuf, kecuali dalam keadaan dia tak sengaja. Kan ada orang-orang sufi di dalam keadaan terlampau zul dengan Allah Ta'ala itu keluar perkataan-perkataan yang dia tak sedar, itu dimaafkan. Bukan bagus, bukan percakapan dia itu bagus, tidak, tapi dia dimaafkan kerana dia dilakukan secara tidak sengaja. Itu namanya syafahat, ya. Lontaran-lontaran yang kita orang biasa jangan tiru. Sebab dari segi syariat tak betul. Habis dia dimaafkan, bukan dia digalakkan begitu. Macam orang latah, ya. Tak benda dia mati, dia nak marah pun dia latah. Tapi kadang-kadang orang latah ni asalnya dia buat-buat dulu. dia biasakan melatah, akhirnya jadi latah. Tapi kalau dah luar kawalan itu dimaafkan. Rasulullah SAW adalah orang yang paling tinggi tasawuf baginda, walaupun istilah tasawuf tidak wujud lagi di zaman Nabi SAW. Begitu juga para sahabat, tabi'in, tabi'in dan golongan selepas mereka daripada kalangan para ulama. Mereka sebenarnya adalah ahli sufi. Walaupun mereka terkenal sebagai muhaddis, mereka terkenal sebagai fuqaha, ya. Imam mazhab yang empat semuanya ahli sufi, orang yang mementingkan kebersihan hati. Tapi mereka lebih terkenal sebagai ahli fiqh. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in, terkenal mereka sebagai fuqaha, ahli fiqh, tapi tidak menafikan hakikat mereka itu adalah sufi dalam masa yang sama, iaitu mengamalkan ajaran tasawuf. Al-Imam Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab Al-Hilyah bahawa Imam ahli sufi juga terdiri daripada imam mazhab yang empat, ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah alaihim ajma'in. Ada orang yang inti tasawuf, dia memetik kalam Imam Syafi'i yang dia kata mengenci, ya, sufi dan tasawuf.
Dia tidak faham, tidak boleh beza antara yang dimaksudkan, yang dituju oleh Imam Syafi'i itu adalah golongan tasawuf yang menyeleweng. Dia panggil mutasawwif, orang yang berlagak sebagai ahli sufi, iaitu memang ditolak daripada awal lagi. Imam Ghazali tulis kitab Fadailul Batiniyah, penyelewengan golongan batiniyah. Itu memang ditolak oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau yang nak pukul rata membenci tasawuf, itu juga tidak betul ya. Dan ini adalah ajaran Islam. Membersihkan hati daripada sebab mazmumah ini adalah ajaran Islam. Di dalam kitab Haqa'iq al-Tasawuf, iaitu hakikat-hakikat tentang tasawuf, penyusun kitab iaitu Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah ta'ala. Bagus sekali kitab ini untuk orang yang nak tahu apakah dalil-dalil amalan tasawuf ni. Amalan zikir apa dalilnya, amalan rabitah apa dalilnya, amalan tawassul apa dalilnya, amalan istighasah apa dalilnya. Itu bagus kitab Haqa'iq al-Tasawuf. Beliau membawa pendapat ulama dahulu dan sekarang tentang pengakuan mereka terhadap tasawuf dan orang-orang sufi, termasuklah a'immatul mazahib, iaitu imam-imam mazhab yang 4 dan ramai lagi. Para ulama yang membolehkan dan menganjurkan tasawuf antaranya adalah termasuk 4 imam mazhab: Imam Ghazali, Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Izzuddin bin Abdul Salam, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Tajuddin As-Subki, Al-Imam As-Sayyuti, Al-Imam Ibn Abidin, Syekh Muhammad Gharib At-Tabbakh, Syekh Abu Hasan An-Nadawi, Syekh Muhammad Abu Zahra, Al-Alama Asy-Syarif Al-Jurjani, Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, Syekh Muhammad Abdul Latif Al-Farfur, Syekh Abdullah Al-Talidi, Syekh Abdul Halim Mahmud, Syekh Al-Azhar, Al-Alamah Hasanain Muhammad Makhluf, Syekhul Azhar, Syekh Mustafa Bura, bahkan almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi rahmatullah alaihi ajma'in juga mengiktiraf tasawuf sebagai daripada ajaran Islam. InsyaAllah next kita akan lihat tentang tarikat pula. Tasawuf satu, tarikat itu apa dia dan apa hukum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa 'assim ujurana wa nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawqata bi nur syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afwu minkum.